sahabat-sahabat semua. Yang pertama ialah kita tidak tahu tentang hakikat seseorang manusia melebihi apa yang diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Selepas daripada Allah, diri individu itulah yang lebih tahu tentang siapakah dia. Manusia yang kita pasti baik di sisi Allah ialah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian para sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi, ataupun manusia-manusia yang bukan sahabat tapi disebut oleh Nabi, seperti Uwaisul Qarni, seperti Ashamah Najasyi. Adapun selain daripada itu, di kalangan mereka orang-orang saleh, dan kita bersangka baik dengan orang saleh. Tetapi hakikat manusia, selain daripada golongan-golongan yang diberi jaminan oleh wahyu, hanya Allah yang tahu dan diri dia. Maka ramai manusia ini yang mungkin orang lain sangka dia baik di sisi Allah, dia tak baik di sisi Allah. Saya yang duduk di hadapan ini yang dianggap sebagai barangkali penceramah atau tokoh agama, mungkin baik pada mata sebahagian orang, tapi mungkin tidak baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang berada di bawah itu mungkin jauh lebih baik daripada saya. Oleh kerana insan tidak maksum daripada kepentingan dirinya selain daripada para Nabi dan juga mereka yang dijamin oleh para Nabi, maka agama ini melarang untuk kita memuja tokoh berlebih-lebihan, lebih daripada kadar yang sepatutnya. Dan ini adalah intipati daripada ajaran. Ini adalah intipati daripada pengajaran yang mana saudara-saudara sekalian, ala wasalan fadilatul syekh, syekh, ini adalah intipati dari pengajaran yang sedang kita ikuti ini, saya dan tuan-tuan. Kita tidak masuk ke jalan dakwah ini untuk memuja individu. Kita masuk untuk memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Kita bersangka baik dengan orang saleh. Kita beradab dengan guru-guru kita. Kita beradab dengan orang-orang yang memberi ilmu kepada kita. Tetapi kita tahu hakikat insan hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Hakikat insan. Maka kita tidak ghulu, kita tak melampau dalam memuja sesiapa. Kita menyatakan manusia mungkin salah dan mungkin betul. Tidak kerana dia mufti, dia bekas mufti, dia mesti betul semuanya. Dan tidak juga kerana dia baru belajar, dia akan salah semuanya. Sama sekali tidak. Oleh kerana itu, apabila kita faham hakikat ini, maka ini membezakan kita daripada sebahagian orang yang apabila dia mula nak belajar Islam, dia mula puja tokoh, dia puja tok guru dia, dia puja tok syekh. Kita tak ajar orang puja kita. Bahkan kita berdoa supaya Allah menjauhkan kita daripada nifaq, menjauhkan kita daripada munafik. Kita bercakap sesuatu yang lain dan kita percaya sesuatu yang lain. Inilah benda yang kita bimbang apabila kita menjadi orang yang diikuti oleh orang lain, ataupun orang dengar kita, hakikat kita di sisi Allah lebih buruk daripada apa yang orang sangkakan. Tuan-tuan, apabila datang dalam kuliah-kuliah yang seperti ini, sahabat-sahabat yang lain juga, tuan-tuan tidak datang untuk memuji mana-mana tokoh. Kita ingin memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Kita hormati tokoh, kita beradab dengan mereka. Tetapi kita tahu bahawasanya kita sentiasa memohon hidayah daripada Allah. Kalau pada satu hari kita dapati tokoh itu melakukan kesilapan, kita tak akan ikut. Mungkin kita bersangka baik di atas kelemahan dirinya, kesilapannya. Kita minta Allah ampunkan dia.
Tapi kita kata kebenaran itu bersama dengan inti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, saya ingin ulangi perkara ini kerana ia sangat penting di dalam mengikuti jalan ini. Kejayaan para anbiya yang kita idamkan, ramai ustaz-ustaz dalam majlis ini, maka mungkin lebih baik daripada saya, tapi ini yang kita perjuangkan dalam diri kita. Apabila mereka berjaya menenggelamkan kepentingan mereka di dalam kepentingan dakwah, sehingga mereka tidak ada apa-apa dalam dakwah itu, sehingga tidak ada sesuatu yang mereka cari melainkan redha Allah Azza wa Jalla dalam penyampaian mereka, dalam perjuangan mereka, sehingga mereka bersedia untuk menarik perkara yang mereka silap dan menyatakan benar kepada sesuatu sekalipun merosakkan kepentingan mereka, sekalipun menghilangkan kepentingan mereka. Ini adalah kemuncak. Dan sebab itu Allah Azza wa Jal mengingatkan hatta para Nabi, walaupun mereka Nabi, mereka tak boleh kata kunu ibadan li min dunillah, kamu jadilah orang yang menyembahkan aku selain daripada Allah, walakin kunu rabbaniyin, tapi hendaklah kamu menjadi golongan yang rabbani, orang yang bergantung dengan Allah Azza wa Jal. Inilah kemuncak semua kerja-kerja dakwah, kerja para ustaz, bukan berkempen untuk orang memuja dan memujinya. Saya terima kasih di atas penghormatan, ambil gambar, sign, tapi itu semua tidak menambahkan apa-apa keberkatan. Dengan tuan-tuan ada sign saya ataupun ada gambar saya, sama sekali tidak. Tuan-tuan mungkin 1,000,000 kali lebih baik pada saya. Kemungkin ini manusia Tuhan bagi pandai cakap, ada sedikit pengetahuan dan peluang pendidikan, lalu dia boleh bercakap di hadapan orang lain. That's all. Tapi kita sangka baik kepada orang-orang yang, ini bukan berarti kita suruh tak hormat pada ahli ilmuwan, kita hormat. Sebab itu Abu Hanifah, apabila dia tengok orang menyebut bahawa itu Abu Hanifah, yang orang semua dia itu semayang sepanjang malam, Abu Hanifah sebenarnya kata, sehingga saat dia dengar perkataan itu, dia tidur begitu sedikit, kerana dia kata, aku harap aku di sisi Allah lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Aku tak macam tu sebenarnya. Supaya Allah jadikan sangkaan orang kepada kita itu kurang daripada kebaikan yang sebenar kita di sisi Allah. Apa yang kita ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang orang sangka. Mudah-mudahan apabila kita dapat duduk pada jalan ini, kita berada pada jalan dakwah yang betul. Saya selalu baca tentang penipuan manusia pada akhir zaman. Nabi kata Abdullah bin Mas'ud, wa kaifa antum, dalam hadis dalam riwayat Ad-Darimi, wa kaifa antum idza labisatkum fitnah yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir wa takhadaha an-nasu sunnatan wa idza ghayyirat qalu ghayyiratis sunnah. Apabila apa nak jadi nanti apabila fitnah merangkumi kamu, melingkungi kamu, sehingga orang-orang tua telah tua dalam fitnah, yang muda-muda ini membesar dalam fitnah, dan orang jadikan yang salah itu sebagai sunnah, sebagai agama. Dan kalau kita ubah dia, mereka akan kata ghayiratis sunnah, mereka telah ubah sunnah. Sebagian tempat kita kata ini bukan Nabi buat, kita ubah, dia kata dia orang tak nak ikut Nabi, kita pula yang tak ikut Nabi. Mata yakunu dhalik, bilakah hal itu berlaku? Abdullah bin Mas'ud kata, idza kathurat qura'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Apabila ramai pembaca Quran, pembaca hadis masuk sekali, tapi kurang orang-orang yang fuqaha, orang-orang yang faham Quran dan hadis. Yang nak baca ramai, menjadi penceramah, baca buku, tulis hafal nas, tulis ceramah, tapi dia tak faham teks.
Sama juga, saya tidak anti mahat tahfiz, tapi kalau sekadar mengeluarkan ramai pembaca tanpa fuqaha, disama dengan Abdullah bin Mas'ud kata. Walaupun dia disandar pada Abdullah Mas'ud sebahagian menyebut ini adalah hadis sebab dia membicarakan tentang perkara yang akan datang sebelum kiamat. Ramai orang yang boleh baca, tapi tak ramai orang yang faham ajaran Tuhan. Ramai umara, ramai orang-orang politik kamu yang nak jadi ahli politik, nak jadi pemimpin ramai. Wa qalla umana'ukum, sikit pula orang yang amanah. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah, dicari dunia dengan amalan akhirat. Kenapa nak jadi penceramah? Karena itu menguntungkan. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah, sehingga tak ada orang yang bercakap agama dengan jujur, agama yang sebenar, yang dikendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika itu maka berlaku fitnah kepada agama. Maka kita kena jaga-jaga dalam kehidupan ini, kerana agama sesuatu yang laris. Agama sesuatu yang laris. Jual benda dan nama agama orang beli. Buat fikir apa-apa, letak gambar ustaz, orang pergi. Faltumisatid dunya bi'amalil akhirah. Maka kita jaga-jaga. Bukan salah, tetapi kita perlukan hal ini untuk kita fahami. Di dalam mengikut, yang menjadi mangsa ialah orang awam, orang yang mencari Tuhan. Orang yang saya sebut yang Kristian kata hungry for God, orang yang dahaga Tuhan. Dan orang ini akan menjadi mangsa, kerana ada orang mencari agama dengan mencari dunia dengan hawan agama. Allah Azza wa Jalla, agama ini ada baunya yang kita tahu itu bau agama. Agama ini ada tabiatnya yang kita tahu itu tabiat agama. Sesuatu yang mengangkat selain daripada membesarkan Allah, ia bukan agama. Sebab itu hatta orang Badui boleh faham agama. Sebut Al-Imam Al-Asma'i, dia pakar di dalam bahasa. Bila dia baca tentang ayat potong tangan, lalu di akhiri ayat tu dia silap. Nakala minallah wallahu ghafurur rahim. Sebalasan daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala itu maha pengasih dan penyayang. Salah dia baca. Badawi dengan dia kata kalaman hadha, cakap siapa ni? Dia kata kalamullah, hadha la yang dari ayakuna kalamur Rabb. Ni bukan cakap Tuhan ni. Badui tak pernah tahu Al-Quran, tapi dia kata Tuhan tak cakap. Asma'i tengok balik, oh wallahu azizun hakim, Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia kata yang ni kalam Tuhan, padan dengan potong tangan, padan dengan potong tangan. Bukan salah, Ghafurur Rahim betul, tapi bukan di situ manifestation. Manifestasi yang berbeza, different manifestation. Dia Ghafurur Rahim pada tempat yang Ghafurur Rahim, Azizun Hakim pada tempat yang Azizun Hakim. Agama satu kepakaian. Pasang hukum tadi kita cakap, hukum ada tempatnya. Bagaimana memahami maqasid agama ada tempatnya. Mudah-mudahan Tuhan rahmati kita pada bulan Ramadan. Sepanjang yang kita cari dalam Ramadan ni, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ke semua yang kita harapkan Tuhan tak terima, saya selalu kata dia menerima satu saja, maafkanlah aku. Itu sudah besar untuk segala keperluan yang kita perlukan. Kemaafan Tuhan. Tidak, kalau Tuhan maafkan kita, oleh kerana kita tak tahu, kalau Tuhan maafkan kita, kita confirm, saya tak mau mari ke majlis payah kena menusahkan saya naik kapal terbang bulan puasa. Saya pun tak mau pergi mana-mana, kerana saya pasti Tuhan ampunkan saya. Tapi oleh kerana kita tahu Tuhan tidak ampunkan kita, kita mencari keampunan itu di setiap penjuru dan ruang, supaya Tuhan mengampunkan kita.
Kita hadir ke sini tidak kerana tuan-tuan melihat rupa saya dan rupa Fadilatul Syekh Dr. Mazli maka mendapat rezeki yang lebih. Sama sekali tidak. Kita mencari sesuatu daripada kalimah-kalimah orang lain. Mudah-mudahan kita menemui Tuhan dan keredaannya. Dan ini Ramadan dan kita salat. Dan sebenarnya perkara yang penting untuk kita sebut dalam salat ialah ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu setengah orang bila dia tak faham agama, dia kata walau dhalin, kita tahu rabbi ghfir walidayya. Pertama tak ada dalam hadis. Dia kata suruh doa masa tu rabbi ghfir walidayya wali walidayya. Jadi kita kata tak ada dalam hadis. Habis tu bila nak doa, kita kata pada tempat itu agama dah letak benda yang betul, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Segala keampunan, segala apa itu datang setelah mendapat sirat al-mustaqim, hidayah. Bukan hidayatul Islam, tapi hidayatul taufiq. Semayang dah. Duduk langsung, duduk dah. Jadi ustaz kemudian jadi dah. Pandai cakap agama, pandai. Tetapi taufiq sesuatu yang kita perlukan. Sehingga Allah itu besar dalam diri kita. Sehingga agama itu besar. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Wahai Tuhan, kau jangan jadikan dunia ini benda paling kalut, sibuk sekali untuk kita fikir, dan tidak juga itulah kadar ilmu kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita pada bulan Ramadan ini. Kita mencari Tuhan. Tidak ada beza antara tuan-tuan dan saya dalam mencari Tuhan. Tak kerana saya menjadi penceramah ataupun ustaz-ustaz maka mereka lebih mudah menemui jalan Tuhan. Jalan Tuhan ditemui oleh semua orang yang ikhlas. Selalu saya kata, kita datang berkongsi. Tuan-tuan mungkin lebih menemui Tuhan daripada perkataan saya, daripada saya yang mengucapkannya. Fala'alla muballighin aw amila sami', kata Nabi. Barangkali orang yang disampaikan itu lebih faham daripada orang yang mendengarnya sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Dan inilah agama yang kita ikuti. Dan saya sebut hal ini untuk ingat, supaya jadi hujah di depan Allah Ta'ala. Saya telah memberitahu tentang hal ini kepada tuan-tuan bahawasanya jangan ikut saya, ikut nas, ikut dalil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Mudah-mudahan terima kasih banyak dan ambil masa tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya ada bagi tazkirah, tapi Fadilatul Syekh Mazli ada, saya minta maaf, tapi dia ada sesi dah lagi, insyaAllah. Terima kasih.